Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Celaka engkau mengaku cinta kepada Allah Ta'ala, lalu engkau ikut mencintai selain dia. Ingatlah, dia itulah yang suci murni, dan selain dia semuanya keruh. Jika engkau keruhkan yang suci murni itu dengan mencintai selain dia, nescaya dia akan mengeruhkanmu pula. Dia melakukan kepadamu seperti dia melakukan kepada Nabi Ibrahim Al-Khalil dan kepada Nabi Yaqub alaihimussalam, ketika cinta mereka condong kepada kedua putera mereka sedikit sahaja. Dia lalu menimpakan bala ke atas kedua mereka. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika cintanya menguat kepada kedua putera dari putrinya, iaitu Hasan dan Husain, maka telah mendatanginya Jibril alaihissalam dan berkata, apakah engkau cinta kepada mereka? Jawabnya, saya. Berkata Jibril, adapun salah seorang daripadanya akan diberi minum racun, dan yang satu lagi akan dibunuh. Maka dengan sebab itu dikeluarkan cinta kepada keduanya dari hatinya, dan dikosongkan hatinya dari cinta yang lain kecuali khusus bagi Allah Azza wa Jalla sahaja. Dan bertukarlah gembira buat kedua mereka menjadi sedih. Ingatlah bahawa Allah Ta'ala sangat cemburu terhadap hati para nabinya, para walinya, dan para hamba-hambanya yang salihin. Wahai orang yang mengejar dunia dengan nifaknya, bukalah tanganmu, engkau tidak akan dapati apapun padanya. Celaka engkau berzuhud dalam berusaha, tetapi engkau duduk memakan harta orang lain dengan memakai agamamu. Perusahaan itu juga adalah kerja para nabi sekaliannya. Tiada seorang di antara mereka melainkan ada di tangannya satu perusahaan, tetapi pada akhirnya mereka mengambil dari manusia dengan izin Tuhan mereka. Wahai orang yang mabuk dengan minuman kemabukan dunia, dengan nafsu syahwatnya, dengan omong kosongnya, sedikit masa lagi kamu akan sedar bila sudah masuk dalam kuburan kamu. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, mahabbatullah, cinta kepada Allah, merupakan kemuncak yang teragung kurniaan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang terpilih. Allah Ta'ala memilih di kalangan hamba-hambanya dan diangkat darjat mereka mengikut kecintaan mereka kepada Allah. Maka diangkat para rasul, para nabi, para wali dan para ulama'nya, dan orang-orang soleh di kalangan mereka, para siddiqin dan para syuhada. Naiknya darjat mereka diukur dan dikira melalui tahap kecintaan mereka pada Allah.
Ujian Allah Ta'ala pada mereka ialah ujian kecintaan. Bukan sekadar ujian kesetiaan dan ujian perhambaan. Secara umumnya, manusia akan mengalami fasa-fasa ujian Allah. Fasa pertama ialah ujian yang dinamakan sebagai ujian perhambaan. Maka Allah Ta'ala menurunkan sejumlah syariat, sejumlah hukum hakam, perintah dan takalif atau taklif. Maka akan melepasilah hamba yang terpilih daripada proses ujian ini. Maka menjaga solat, dijaga aurat, dia jaga perkara-perkara yang diharamkan kepadanya untuk dijauhi. Maka ini namanya ujian yang disebut sebagai ubudiyah, perhambaan. Bila mana seorang tadi melepasi ujian perhambaan, maka dia akan melalui ujian kesetiaan. Sejauh mana dia setia dengan segala perintah Allah. Kerana dalam peringkat tertentu, manusia ini bila dia beribadat pada Allah, tiba-tiba dia tak dapat apa yang dihajati, maka dia akan menurun. Dia akan menurun, dia tak dapat apa yang dia nak. Sebab itu kita tengok ada yang naik kemudian turun. Kenapa? Dia tidak setia. Sama sebagaimana kita dalam persahabatan. Bermula dengan kita kenal, kemudian kita akan belajar untuk setia. Akhirnya kita dapati siapa yang gugur di kalangan mereka yang tidak setia. Maka Allah juga menguji hamba, melihat kesetiaan. Ketika dia beribadat, masih lagi dia diuji dengan ujian yang berat. Sehingga kadang-kadang dia cemburu melihat ahli maksiat yang tidak diuji. Nampak macam okey ahli maksiat. Yang buat maksiat siang malam, pagi petang, rezeki murah, anak bini pun sihat, dan lain-lain apa yang dilihat indah pada zahir. Manakala dia yang beragama melihat ada kekurangan. Dia yang berdoa belum nampak kemustajaban. Dia yang cari rezeki yang halal belum nampak keuntungan. Dia dengan anak dan isteri masih dalam keadaan goyang. Maka Allah akan uji setia. Yang melihat ibadat itu ialah ibadat tanpa melihat sebarang habuan, dia melepasi tahap kesetiaannya. Walau di solat duha dia tak dapat rezeki, dia setia solat duha. Walaupun dia buat kebaikan-kebaikan tidak dihargai dan tidak dipuji, dia setia dengan kebaikan. Tak apalah orang tak puji, dia pun tak kisah. Maka ujian ini Allah Ta'ala akan lalui kepada hamba yang terpilih, setia atau tidak dengan agama. Islam akan naik dan turun. Bila para sahabat yang Allah uji kesetiaan mereka dengan Islam, dengan diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian mereka setia dan sebahagian mereka hilang kesetiaan. Orang-orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah, bila Rasul wafat, mereka murtad. Seperti Tulaiha al-Asadi, seperti Uyainah bin Husain. Walaupun kedua-duanya ini akhirnya Islam kembali, tapi dia diuji kesetiaan. Apakah dengan kewafatan Nabi SAW kamu tetap setia dengan agama Allah, atau tidak setia? Ahli Taif setia dengan Islam, orang Yaman tidak setia. Maka lahir Nabi palsu yang ramai di Yaman, seperti Aswadul Ansi, seperti Sijah, dan lain-lain nabi-nabi palsu. Dan juga di kawasan-kawasan yang lain, kawasan Yamamah, lahir nabi palsu Musailamatul Kadzdzab, dan lain-lainnya. Dalam kehidupan beragama kita, Allah akan uji setia. Kita rajin kuliah, kita rajin tahajud, rajin sedekah, tapi kita tak dapat hasil yang kita nak. Kerana dalam jiwa kita masih ada lagi kebendaan. Ibadat untuk kebendaan masih kuat. Maka kita pun tak dapat benda tu. Hatta tak dapat kedudukan yang kita nak, akhirnya mundur ke belakang. Golongan ini mundur ke belakang. Dan tahap ini akan berlaku pada semua cabang-cabang kehidupan kita. Kita baca kisah Imam Asy-Syafi'i.
Imam Syafi'i ramai anak murid, dan sebahagian besar setia dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kalangan mereka ada yang belajar dengan Imam Syafi'i untuk dapat kedudukan. Tiba-tiba bila Imam Syafi'i wafat, Imam Syafi'i tidak menggantikan dia untuk ganti dia. Maka orang ni tak puas hati, dia pun berpindah mazhab, keluar. Tidak lagi menjadi pendukung Imam Syafi'i, tapi menjadi penghujam ataupun pengkritik. Asal dia setia belajar. Waktu Imam Syafi'i sampai ke Mesir, dia sambut gembira, seronok. Dengan harapan dalam hati dia, dia nanti akan dapat kedudukan kalau Imam Syafi'i sakit ataupun mati. Dia ganti. Sebab dia dah tinggal mazhab ayah dia. Dan Imam Syafi'i sebelum wafat melihat wajah anak murid dia, dia berkata, kamu akan kembali kepada mazhab bapak. Dia tengok, nampak ketidaksetiaan. Kalau Imam Syafi'i bila beliau wafat, beliau tinggalkan wasiat, yang akan ganti di kuliah ialah buah itu. Yang seorang lagi anak murid menyangka dia, sebab dia alim, dia pun rapat. Imam Syafi'i tak bagi pada dia sebagai kesetiaan, ujian. Ternyata dia tidak setia. Dia lari dan dia pengkritik tegar mazhab Syafi'i. Daripada yang mendokong, yang paling gembira dengan kedatangan Imam Syafi'i. Demikian ujian dalam kehidupan. Itu dari sudut kita kemanusiaan. Baik, kita kembali pada ujian Allah, supaya saya bagi analogi tadi supaya tuan-tuan faham macam mana ujian Allah. Sebagaimana kita lalui dalam ujian sesama kita. Maka Allah uji kesetiaan seorang hamba. Kesetiaan mereka dengan Nabi-Nabi, dengan para Rasul. Bila Allah mematikan para Rasul, sejauh mana mereka setia. Maka akan zahir siapa yang tak setia, yang ada kepentingan dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala akan memberikan pada manusia satu lagi ujian tertinggi, itu ujian kecintaan. Ini paling tinggi sekali. Ujian orang macam kita, perhambaan. Sejauh mana kita sebagai seorang hamba. Kemudian naik kepada kesetiaan. Hamba yang setia. Bukan sebarang hamba, hamba yang setia. Bukan sebarang pekerja, pekerja yang setia. Bukan sebagai seorang isteri, isteri yang setia. Kalau kita sebut setia, dia akan naik peringkat yang kedua. Lepas dia jadi hamba, dia kena setia. Lepas dia jadi pekerja, dia kena setia. Lepas dia jadi isteri, dia kena setia. Kemudian di atas sekali, iaitu dipanggil ujian Allah berkaitan kecintaan, mahabbah. Ini yang kita nak cerita pada pagi ini. Ujian kecintaan pada Allah. Siapa pun mendakwa cinta pada Allah, maka tidak semudah itu. Melainkan Allah Ta'ala akan jadikan ujian yang lebih berat daripada orang lain. Bahkan kata Nabi SAW, inna asyaddan nasi ibtila'an al-anbiya summa al-amthalu fal-amthalu. Yang paling berat diuji oleh Allah ialah para Nabi. Kemudian seumpamanya dan seumpamanya. yakni seumpama martabat Nabi ke bawah. Ujian apa yang dimaksudkan? Bukan ujian perhambaan. Ternyata para Nabi mendahului nilai perhambaan. Bukan kesetiaan, kerana mereka amat setia. Tetapi cinta. Bila mereka ada sedikit kecenderungan cinta pada makhluk, maka Allah hukum mereka. Ini yang kita baca kisah Nabi Allah Ibrahim. Bila Nabi Allah Ibrahim, bayangkan dengan puluhan tahun menunggu zuriat, tiba-tiba baru dapat. Kita dah baca semalam ketika usia Nabi Allah Ibrahim 99 tahun, maka dapat Nabi Allah Ismail. Bila dapat Nabi Allah Ismail, satu ujian besar. Datang kecintaan pada anak. Bila datang kecintaan pada anak dalam hati Ibrahim ada, maka Allah hukum Nabi Allah Ibrahim. Sekarang anak kamu yang kecil tinggalkan di Mekah. Dengan isteri kamu Hajar hantar sekali ke Mekah. Tinggalkan di tempat yang tidak ada orang, yang tidak ada tumbuhan, yang tak ada sumber makanan. Bukan mungkin menjadi tempat laluan binatang buas, yang tidak ada air.
Bayangkan ujian itu berat. Kalau suruh tinggal isteri kat pavilion, okey. Kalau suruh tinggal isteri kat kampung, lagi okey. Kita pun biasa tinggal isteri juga, tinggal kat kampung, tinggal kat rumah mak ayah dia. Itu tak mencabar. Itu biasa aja. Bayangkan Nabi Allah Ibrahim, kalau kita fikir apa logiknya. Ibrahim AS diminta meninggalkan isterinya di tempat tak ada orang. Bukan tak ada sumber makanan. Bukan cuaca yang panas. Bukan malam yang dingin. Kalau siang panas sungguh. Kalau malam sejuk sangat. Dan apa logiknya wanita yang punya seorang anak kecil yang memang mau didukung dan disokong oleh suami dan membesarkan anak, tiba ditinggalkan? Dia satu ujian yang berat. Ibrahim ni, dia pengasih pada semua orang. Sayang. Dia jiwa pengasih dia lah, dia mampu berdakwah kepada kaum dia. Apatah lagi isteri dia. Tapi Allah uji kerana apa? Allah dah angkat Ibrahim sebagai kekasih Allah. Maka dia tidak boleh ada cinta. Ya, dia boleh jaga Hajar, dia boleh jaga anaknya Ismail, tapi tidak boleh mencintainya. Kerana dalam hatinya penuh dengan kecintaan pada Allah. Dia akan merosakkannya. Maka Allah uji. Tuan-tuan, bukan sekadar Ibrahim AS diuji, anaknya ditinggalkan dengan perintah Allah. Kita jangan pula, ustaz, saya pun nak uji jugalah. Saya pun nak tinggal anak saya tengah padang pasir juga. Sebab saya nak uji cinta pada Allah. Itu haram, berdosa. Sebab kita tak dapat perintah Allah. Ibrahim dapat perintah khusus Allah berikan padanya. Khusus. Ibrahim AS menjalankan perintah Allah untuk hikmah yang agung. Untuk hikmah yang luar biasa. Tapi kita sebagai orang biasa melihat ujian ini, luar biasa ujian ini berat. Dan Nabi Ibrahim tidak dibenarkan melihatnya. Tak boleh tengok. Bila dia boleh tengok, bila Allah perintah tengok, baru boleh tengok. Baru boleh tengok. Tak boleh tengok sebulan sekali, jauh sekali, nak seminggu sekali. Dia datang kali kedua ketika anaknya dah besar. Itu pun Allah perintah lagi sembelih anak dia. Bayangkan kita, bila tuan-tuan kita lama tak jumpa orang kita sayang. Bila kita jumpa, kita teruja, kita sedih, kita nangis. Kadang-kadang kita tanya kenapa bila orang yang kita sayang lama tak jumpa, bila jumpa kita nangis. Kenapa agak-agak kita nangis? Sebab lama tak jumpa. Ya, sebab apa nangis? Kan kita dah jumpa. Tak payahlah nangis-nangis. Ya, fitrah manusia, kalau orang dia sayang lama tak jumpa, dia akan nangis. Kenapa? Kerana dia tahu selepas dia berjumpa, dia akan berpisah lagi. Dia yang menjadi sebab kesedihan tadi, yang dia tak mengerti sebab perpisahan tadi. Melainkan ia fitrah. Ni tubuh badan dia ni berinteraksi lalu mengeluarkan air mata. Kenapa? Itu menunjukkan bahawa kamu akan berpisah lagi. Macam kita tengok sahabat-sahabat kita yang mati, kita nangis. Kenapa? Kerana kita berpisah. Kita akan berpisah dengan dia. Bila nanti akhirat kelak, barulah kita jumpa orang kita sayang, kita tak nangis. Sebab apa? Sebab kita tak akan berpisah. Kat dunia setiap kali kita jumpa orang kita sayang, kita nangis. Jumpa cucu nangis, jumpa menantu nangis, jumpa anak nangis, jumpa member lama nangis. Kenapa? Daruratul iftiraq. Sebab kita akan berpisah lagi. Kemudian jumpa lagi, nangis lagi, pisah lagi. Bila kita jumpa orang kita sayang tak nangis, dalam syurga. Kita tak akan nangis. Sebab kita tak akan berpisah selama-lamanya. Tak ada lagi yang boleh memisahkan kita. Di sini ada. Sehebat mana pun ikatan itu, ia tetap akan putus. Dengan kematian, dengan kesibukan, dengan jarak, dengan pekerjaan, dengan pelbagai yang berlaku dalam kehidupan kita. Baik, Ibrahim AS pergi suruh sembelih pula, juga dengan perintah Allah. Kemudian balik semula. Tak boleh lagi tengok, tak boleh. Allah perintah lagi pergi untuk bina Kaabah. Untuk bina Kaabah. Diperintahkan pergi. Kemudian sesudah itu tak pergi lagi sampai Nabi Ibrahim wafat.
Ismail AS tak dibenarkan jumpa Ibrahim, Ibrahim tak dibenarkan jumpa Ismail. Bukan mereka tak nak jumpa. Ya, kalau kita dah Nabi Allah Ismail dah besar, pergilah cari ayah. Dan dia tahu ayah dia kat mana pun. Macam kita anak-anak kita balik kampung. Kenapa Nabi Allah Ismail tak pergi jumpa ayah dia? Sebab mereka tidak boleh bertemu melainkan dengan perintah Allah. Dan kita tak. Kita bertemu bukan kerana perintah Allah, kerana izin Allah. Allah izin kita bertemu. Allah perintah ke jumpa? Tak tahu. Kita tak dapat arahan khusus. Tapi para Nabi nak jumpa siapa-siapa pun dengan perintah Allah. Dia tak boleh suka-suka. Sebab mereka dipelihara oleh Allah. Mereka dijaga. Masa mereka dijaga oleh Allah. Baik itu kisah Ibrahim dan cinta pada Allah. Allah uji dia. Allah uji dia dengan Sarah, Allah uji dia dengan Hajar, Allah uji dia dengan Ismail. Dan kemudian kita belajar kisah Nabi Allah Yaqub. Juga begitu. Waktu Yaqub sayang Nabi Yusuf, maka Allah pisahkan Yusuf daripada Yaqub. Kenapa Allah pisahkan Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf? Ya ada sebab. Tapi sebab utama kata ulama bila Yaqub mula menyintai Yusuf. Sebab Yusuf AS daripada kecil lagi sudah ada tanda alamat kenabian. Maka ini yang menjadikan Nabi Yaqub mencintainya. Pun begitu tak boleh. Sebab kamu hanya boleh mencintai aku. Bayangkan Nabi Allah Yaqub berpisah dengan Nabi Yusuf lebih daripada 17 tahun. Tanpa mengetahui jejaknya. 17 tahun tempoh yang lama sehingga mereka bertemu kembali. Dan demikian berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah paling sayang Hasan dan Husain. Tak ada orang menafikan dari sudut sejarah. Kerana lahir daripada anak yang paling disayang, Fatimah. Kerana Fatimah ini lahir daripada isteri yang tersayang, Khadijah. Kita bayangkan yang dia kasih sayang itu berganda. Kerana ketika mana Fatimah berjalan, maka ia seperti Khadijah. Bila melihat Fatimah, ia seperti melihat Khadijah, yang merupakan isteri Rasulullah yang paling Nabi sayang. Bahkan wanita paling sempurna. Bahkan Fatimah juga wanita paling sempurna. Ada 4 orang perempuan yang sempurna dalam dunia ini. Yang pertama ialah Asiyah binti Muzahim, isteri Firaun. Yang kedua ialah Maryam binti Imran, daripada keluarga Imran, ibu Nabi Isa AS. Yang ketiga ialah Khadijah binti Khuwailid, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ialah Fatimah, anak kepada Khadijah. Kata Rasulullah, yakmulu minar rijali kathir wala yakmulu minan nisa ila arba'ah. Lelaki yang sempurna ramai. Maksud lelaki yang sempurna ramai ialah Nabi-Nabi dan Rasul. Bukan kita tak. Lelaki yang sempurna dimaksudkan di sini. Jangan dia tengok. Nabi kan kata lelaki sempurna ramai. Perempuan cuma 4. Abang sempurna. Tak masuk. Kita serba kekurangan. Kuliah pun tidur. Macam mana nak lebih? Lambat, masbuk, payah nak kata kita lebih. Yang dimaksudkan dalam hadis itu, kata ulama, ialah rasul-rasul. Bukankah semua rasul itu lelaki? Maka itu menjadikan mereka sempurna. Dan tidak ada rasul wanita. Inilah dia lelaki sempurna, bukan kita, bukan saya, bukan tuan-tuan. Lelaki yang sempurna yang Rasulullah sebut ialah para rasul, para nabi. Ya, mereka memang sempurna, terjaga daripada gangguan nafsu, syaitan, dunia. Amat sempurna. Tidak bergerak walau seinci pun pengabdian mereka pada Allah. Tak ke belakang walau seinci pun. Mereka sentiasa ke depan. Iman mereka dalam nilai yang sentiasa meningkat. Iman kita tuan-tuan naik turun. Kalau hari Minggu naik sikit sebab kuliah ada. Bukan hari Minggu turun balik. Hari cuti mungkin naik balik. Tapi cuti panjang sangat turun balik sebab melancong banyak. Turun balik. Duk main naik turun. Dan iman kita iman yang demam. Boleh demam tu, naik turun. Iman pada Nabi naik. Sentiasa naik. Maka mereka sempurna. Sebab mereka sentiasa naik. Tetapi di kalangan wanita, kata Rasulullah, cuma ada 4 orang. Yang dimaksudkan ialah sempurna sebagaimana para Rasul ini. Maka Rasulullah menamakan, Nabi menyebut Asiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Maryam, Rasulullah SAW menyebut Khadijah dan Fatimah. Maka sewajarnya Rasulullah sayang pada Fatimah.
Wanita yang sempurna lahir daripada lelaki yang lahir daripada ibu yang sempurna. Maka lahirlah Hasan dan Husain. Maka Nabi kata, Allahumma inni uhibbuhu fa'hibbahu. Ya Allah, aku sayang cucu aku, engkau sayang cucu aku. Dan jadikan orang yang sayang cucu aku, engkau sayang. Nabi berdoa kepada Allah. Datang, kalau Rasulullah tengah berkhutbah, cucu datang, maka Nabi mula tidak konsisten. Sambil khutbah, tengok cucu. Sambil khutbah, tengok cucu. Kerana bimbang, cucu jatuh dan sebagainya. Rasulullah mula mengalami ujian dengan cucu baginda. Waktu Nabi solat, Nabi tak bangun-bangun, cucu naik belakang. Yang tak pernah berlaku sebelum ini. Bila Rasulullah rokok, Nabi terpaksa kangkang kakinya lebih luas, supaya cucunya boleh bermain di celah kelangkangnya. Boleh pusing masuk. Begitu Rasulullah diuji dengan cucu baginda. Sehingga Jibril datang satu hari. Ya Rasulullah, kamu sayang cucumu? Ya. Kedua-duanya akan mati. Dan seorang mati diracun, yang seorang mati dibunuh. Maka dibawa kepada Rasulullah tanah tempat dibunuhnya cucunya. Dan diberitahu pada Rasulullah siapa yang membunuhnya. Rasulullah bila dapat berita tadi, Nabi pun nangis sedih. Tapi demikian Allah Ta'ala mendidik Rasulullah, supaya dia tidak mencintai mana-mana orang melainkan Allah. Ia bukan sekadar fitrah, tapi kerana Rasulullah melihat Hasan Husain ini banyak keistimewaan Allah beri pada dia. Waktu Rasulullah melihat Hasan, Nabi kata, ini anakku, hadza bni, yang akan mendamaikan dua umat Islam yang bergaduh. Yuslihu baina fi'ataini 'azimatain, yang akan memperbaiki, mendamaikan dua kelompok yang terbesar bergaduh, iaitu penyokong Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala dan penyokong Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Maka Sayyidina Husain menyatukan mereka. Tapi selepas itu Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala menyatukan mereka. Dan sebab itu berhubung dengan kematian Sayyidina Hasan, ada beberapa riwayat. Tapi yang masyhur ialah beliau diracun sehingga mati pada usia yang muda. Kerana orang masih bimbang, dia akan meminta jawatan khalifah, menuntut kembali jawatan khalifah, walaupun beliau telah tanazul, yakni menggugurkan hak tuntutan. Bahkan kata ulama, dek kerana Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala lebih mementingkan umat Islam daripada keinginannya untuk mendapat jawatan khalifah, maka Allah melahirkan daripadanya pemimpin sebenarnya yang jadi khalifah, yakni Mahdi, Muhammad bin Abdullah, daripada keturunan Hasan. Sepakat para ulama ahli sunnah wal jamaah, Mahdi daripada anak Fatimah yang bernama Hasan Al-Hasani. Ada pun Syiah, mereka berkata daripada Husain. Sebab Syiah ni dia kurang sikit dengan Hasan. Kerana Sayyidina Hasan seolah-olah menganggap dia menyerah kalah. Walhasil Sayyidina Hasan nak mendamaikan dua umat Islam bergaduh. Manakala Husain radhiyallahu ta'ala anhu ditunjuk bahawa dia akan mati juga, dibunuh. Maka beliau meninggal dalam peristiwa Karbala yang terkenal. Peperangan yang ditetuskan oleh Yazid bin Muawiyah dengan pimpinan Ubaidillah bin Ziyad, yang berkesudahan gugur syahid Sayyidina Husain dan seluruh keluarganya di kalangan lelaki, melainkan yang terselamat lelaki, yang selamat cuma perempuan. Dan ada seorang lelaki yang selamat, iaitu Ali Zainul Abidin, Ali bin Husain, atau dikenali Zainul Abidin. Beliau saja yang selamat kerana ketika perang beliau demam dan beliau tidak menyertai peperangan walaupun ada dalam kemah dalam peperangan. Dan beliau merupakan saksi hidup yang masih ada di kalangan lelaki, yang lain wanita. Maka kedua cucu Nabi SAW ni juga Allah uji dengan kematian. Diberitahu kematian sebelum mereka mati. Rasulullah SAW dah diberitahu kematian mereka sebelum mereka mati. Untuk apa? Supaya beralih cintanya hanya pada Allah. Tuan-tuan, cinta para Rasul pada makhluk tak jejas dengan Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala, macam saya dah sebut, ujian Allah bila berkaitan dengan kecintaan, dia pada level tertinggi. Walau sikit tak boleh. Dia kalau kita tengok orang yang expert, yang expertise ni, pakar, bila dia buat kereta, calon sikit dia pun buang balik. Dia tak nak. Orang macam kita tengok dah lawa ni, orang yang betul-betul pakar katakan, dia silap sikit je dia tolak, dia tak nak. Salah sikit dia tolak. Kenapa? Dia peringkat level lain. Level kita mungkin kalau pakai jam asal tunjuk jarum tu betul, okey. Level dia lain, dia ambil kira semua benda.
Permata kat mana, itu kat mana, maka harganya pun jadi mahal. Sebab dia custom made dia lain, nilai cita rasanya lain. Maka orang yang diuji dengan kecintaan. Sebab itu tuan-tuan, tak semudah tu kita kata saya cinta Allah, mereka akan datang ujian. Sebab kita cuba mendapat peringkat yang ketiga, hamba Allah yang setia, kemudian yang cinta pada Allah. Ya benar, Allah suruh kita doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah aku cinta padamu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sejumlah amalan kita mesti buat untuk mendapat cinta kepada Allah. Kita buka Al-Quran, sebab ia sebenar-benar penjelasan kepada kita semua hamba Allah. Maka Allah menyebut sebahagian sifat untuk kita mencintai Allah, kita perlu ada sifat ini. Bila pertama Allah Ta'ala menyebut, Inna Allah yuhibbul muhsinin, Allah suka orang buat baik. Maka untuk mendapat cinta Allah, sebab kita tuan-tuan nak dapat cinta Allah dulu, sebelum datang benar-benar cinta kita pada Allah. Tak, kita nak kata saya cinta Allah, tak, kita belum rasa apa. Boleh, saya boleh cakap, tuan-tuan pun boleh, saya cinta Allah, ada rasa apa? Tak ada. Jadi apa patut saya buat? Saya kena buat perkara yang menjadikan Allah cinta saya dulu. Kerana cinta itu Allah beri. Kalau Allah tak beri cinta, maka kita akan rasa kosong, tak ada apa. Sebab itu sekadar saya mendakwa saya cinta Allah, belum. Itu cuma dakwah. Allah belum campak cinta itu dalam hati saya. Sebab cinta itu bermula Allah cinta dulu, baru kita cinta Allah. Lepas tu Allah menyatakan yuhibbuhu wa yuhibbuna. Allah cinta dia, maka barulah mereka cinta Allah. Artinya tuan-tuan sekalian, kita sekarang atas dunia berusaha mendapat cinta Allah dulu, sebelum kita benar-benar dapat cinta Allah. Maka kita pun nak buat apa yang Allah Ta'ala suka kita buat. Supaya dengan kita buat benda yang Allah Ta'ala suka, maka Allah Ta'ala pun campakkan cinta itu dalam hati kita. Maka benar-benar kita cinta Allah. Yang pertama, bila Allah kata Inna Allah yuhibbul muhsinin, Allah suka orang buat baik, maka hidup ni tuan-tuan sentiasa buat baik. Buat baik dengan isteri, buat baik dengan suami, buat baik dengan anak-anak, walau bagaimana respon dia. Saat saya tak nak buat baik pada isteri saya jahat, isteri saya kasar, isteri saya tak pandai terima kasih. Itu dia, bukan kita. Kita dengan Allah. Sekarang kita menyebut tentang cinta pada Allah. Bila kita menyebut cinta pada Allah, jangan peduli bagaimana respon manusia atas kebaikan kita buat. Dan jangan menilai orang tu sebelum kita buat kebaikan. Kita buat baik kerana perintah Allah. Dia berhak dapat kebaikan kita atau tidak, bukan ukuran itu kita letak. Yang penting saya hidup nak buat baik. Walaupun responnya suam-suam, tak berapa mesra, saya buat baik dengan adik-beradik saya, walau dia tak respon dengan baik, saya tak peduli. Sebab saya nak dapat cinta Allah. Saya buat baik dengan jiran-jiran saya, walaupun responnya tidak begitu positif. Saya hantar makanan, dia pun tak balas balik. Bukan tak balas balik, pinggang saya pun tak hantar lagi tahun lepas punya. Tapi saya tak kisah. Saya tak jadikan itu sebab untuk saya henti kebaikan. Sebab saya buat kebaikan kerana Allah, bukan kerana dia. Kalau kerana dia, saya dah berhenti. Saya buat kerana Allah. Saya buat baik kepada isteri saya, pasangan saya. Kalaupun saya tak dapat respon yang positif, saya tak akan berhenti. Kerana buat baik saya tadi menilai dia sebab Allah yang suka. Masalah dia nak hargai atau tidak, itu bukan urusan saya. Tuan-tuan, kalau kita dah macam gitu, benar kita dapat cinta Allah. Tapi kalau kita senyum sebab orang senyum, beri salam sebab orang beri salam, kalau orang tak beri salam, kita pun tak nak beri salam kat dia, kita sama macam dia. Kita tak ada beza. Cuma siapa start dulu je jadi jahat. Kita sama-sama nak jadi jahat, cuma bezanya siapa yang jahat dulu, itu je. Tapi kesudahannya sama-sama teruk. Sebab saya tak nak beri salam ke dia. Kenapa? Sebab dia tak jawab, malah saya beri salam kat dia. Jadi awak sama lah. Kalau dia bagi balik salam kat awak pun saya tak nak jawab, saya nak balas dendam balik. Sama. Bezanya siapa mula dulu jadi jahat. Awak second jahatnya, dia firstnya. Jadi apakah beza kita dengan dia? Tak. Cuma beza darjat. Dari sudut buat buruk. Tetapi kita hidup ni, setiap kali kita buat baik, kita dijanjikan pahala oleh Allah. Kita dijanjikan kemuliaan oleh Allah. Itu yang kita nak cari. Kalau seorang isteri tengok suami dia teruk macam mana, dia tetap buat baik, maka untuk dapat inspirasi, dia teringat Asia. Suaminya Firaun, dia tetap buat baik. Asia, walau bagaimana perang-perang, dia tak lari dari rumah. Ni suami kita tak nak balik kampung, terus lari dari rumah kita.
Punya kepatuhan kena ada. Masalah kekurangan dia itu dia dengan Allah. Kita tetap nak buat baik. Tuan-tuan, jangan buat baik kerana respon orang pada kita. Kita buat baik kerana dia buat baik, maka saya Ustaz, orang berbudi kita bahasa, orang memberi kita merasa. Tuan-tuan, kita tak pakai peribahasa tu. Kita bukan kerana orang buat baik, kita buat baik. Tapi kita buat baik kerana Allah buat baik pada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Lakukan kebaikan sebagaimana Allah beri kebaikan pada kamu. Ya, saya duk derma orang tu tak pernah terima kasih. Apakah saya kena berhenti beri kat dia? Tak, saya akan beri kerana saya mengharapkan pahala insya-Allah. Kerana yang beri rezeki saya ni Allah. Bukan saya beri rezeki pada dia atau saya beri pemberian pada dia untuk saya dibalas. Saya tak minta yang tu. Kalau dia nak bagi tu hal lain. Itu kerana dia dah bertukar nak jadi baik juga. Maka asas ni tuan-tuan, kita kena faham betul-betul. Sebab tu kalau kita isteri, kalau kita suami, kalau kita ayah, kalau kita jiran, kalau kita sahabat, kita tak akan berhenti buat baik. Bagaimana respon buruk orang pada kita? Kita usaha buat baik. Yang kedua, bila kita nak kasih sayang Allah Ta'ala, maka Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbut tawabin. Allah suka orang bertaubat. Maka setiap hari kita diisi dengan taubat. Ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, ampunkan dosaku. Kerana cinta takkan datang dalam keadaan kita masih berlumuran dengan dosa. Tetapi kalau lagi ada dosa, cinta Allah tak datang. Ya, datang kurniaan Allah, datang rahmat Allah, tapi bukan cinta. Allah maha pembelas, maha kasihan pada kita. Memang Allah Ta'ala beri kita banyak nikmat-nikmatnya. Tapi kita nak Allah cinta pada kita. Kalau nak, maka buang dosa. Tuan-tuan, bagaimana kita nak menghadap raja kalau pakaian kita kotor? Tak mungkin kita berani menghadap raja. Raja panggil kita, mak datang istana. Kita akan cari pakaian yang paling bersih. Kita pun akan mandi, bersihkan diri. Tak mungkin tuan-tuan dengan berseluknya, dengan berpasir, dengan segala kekotoran dalam diri kita dengan berani nak menghadap. Kita pasti dimurkai dan dihalau. Maka kena bersih dosa kita. Setiap hari kita mesti bertaubat pada Allah. Kalau Nabi SAW kata, aku setiap hari istighfar dan bertaubat 70 kali, 100 kali. Tuan-tuan, kita lebih aula untuk buat lebih banyak. Jadikan zikir kita istighfar setiap hari 1000 kali. Jadikan angka yang biasa kita dengar, atau mungkin 500 kali atau 700 kali. Tapi kita nak buat 10 kali ganda apa yang Rasulullah buat. Kerana keadaan kita berbeza. Wa astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Dan yang ketiga, untuk kita benar-benar mendapat cinta kepada Allah, kita mesti menjadi orang yang bertakwa. Kerana Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang bertakwa. Apa itu takwa? Buat perintah dia, tinggalkan larangan dia. Maka itu takwa. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, ini apa yang Allah declare dalam Quran. Ini wahyu abadi. Ini adalah mukjizat Nabi. Ini adalah surat rasmi Allah pada hamba-Nya. Kalau kita sebut sekarang perkeliling, itulah perkeliling dari Allah. Itu KPI yang Allah letak pada kita, hamba-Nya. Allah Ta'ala kata, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka hamba yang tawakal pada dia. Dalam hidup kita sentiasa tawakal pada Allah. Tawakal pada Allah dengan maksud kita usaha, kita buat apa yang kita buat, namun kita tidak melihat hasil usaha itu datang dari kita, tapi kita serah pada Allah. Saya dah buat proposal saya lawa-lawa, nak mohon kerja ke atau nak mohon projek, saya dah hantar resume saya yang paling lengkap. Tapi saya tak akan bergantung pada resume saya, proposal saya serah pada Allah. Kalau Allah nak beri rezeki pada saya terima. Kalau sebaliknya, saya terima. Ini golongan mutawakkilin. Dia tidak akan kecewa dengan natijah yang berlaku dalam hidup dia. Sesudah dia letak semua usaha dia. Kalau kita letak macam-macam usaha, kita tak dapat macam kita nak, kita kekal, maintain, kekal baik, kekal bagus. Sebab kita golongan mutawakkilin. Orang tawakal melihat setiap jawapan tu sama. Jawapan ya atau tidak, jawapan tu sama. Orang macam kita tuan-tuan belum kuat tawakal. Ya lain, tidak lain. Maksudnya, kalau saya mohon kerja, syarikat tu kata ya, lain maksud dia. Tidak, lain maksudnya. Kalau ya, saya boleh bersorak gembira. Kalau tidak, saya boleh menangis dalam bilik 3 hari 3 malam. Tapi di sini kaum mutawakkilin tak. Perkataan ya atau tidak sama. Awak dibenarkan atau diterima bekerja, alhamdulillah.
Awak tidak diluluskan kerja, alhamdulillah ala kulli hal. Dia sama. Sebab dia tidak melihat kebaikan itu kepada apa yang diinginkan, tapi kebaikan itu apa yang ditakdirkan. Kita tidak melihat kebaikan apa yang kita ingin. Contoh kalau kita baca sejarah kita sendiri, banyak mana yang kita inginkan bukan kebaikan. Bahkan akhirnya kita sendiri yang buang apa yang kita inginkan. Dulu kita nak sangat motor ni, hari ni kita jual motor ni. Tak nak lah usah, tak sedap dah motor ni. Dulu kan awak beria nak motor ni. Orang Malaysia cari motor ni. Sekarang awak yang benci dia. Dulu dia nak perkara ni, atau dia nak kerja ni. Hari ni dia berhenti kerja tu. Awak kan dulu daripada sekolah tadika, kerja cita-cita nak jadi yang tu. Tapi waktu awak dapat jadi tu, awak pun berhenti. Kerja 2 hari berhenti. Yang awak tiap-tiap hari cerita ke orang, saya nak jadi ni, saya nak jadi ni. Dia tak pernah berubah cita-cita dia. Daripada tadika mak dia ajar, kalau cikgu tanya cita-cita apa, sebut jawatan ni. Sampai sekolah rendah, menengah. Dan dia berusaha ke arah tu. Tiba-tiba dia dah jadi, baru kerja 2 minggu berhenti kerja. Tak sedap. Awak cita-cita puluhan tahun. Tentang itu diari hidup kita. Banyak mana dalam hidup kita, kita suka sesuatu, dia tak jadi baik macam kita harapkan. Sebab itu kita dah belajar banyak. Kenapa tak pilih apa yang Allah suka pada kita? Makinlah kaum mutawakkil. Dan Allah sebut lagi, yang Allah suka ialah innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka orang adil. Tentang adil dalam semua perkara. Baik kita ayah, baik kita suami, baik kita ahli masyarakat, kita berlaku adil. Sebolehnya, semampu kita untuk berlaku adil dalam semua perkara. Dan ta'amul, muamalah kita dengan manusia. Kerana ini perkara yang boleh membawa Allah sayang kita. Sebab saya dah kata sayang Allah, kita nak sayang Allah, dia bermula dengan perbuatan kita, bukan dengan perasaan kita. Tapi Allah yang akan campurkan cinta sehingga terbentuk perasaan cinta yang benar, tidak boleh ditandingi. Lagi bagaimana kita nak buat sesuatu yang menjadikan Allah Ta'ala cinta kita, kita juga kena faham apa yang Allah tak suka. Tuan-tuan, saya ingat bila seorang wanita di malam perkahwinannya dengan seorang ulama besar namanya Qadhi Shuraih. Qadhi Shuraih tabi'in besar yang dilantik menjadi qadhi pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Ini qadhi ulama yang ada firasat yang kuat. Firasatnya cukup kuat. Bahkan waktu dia mengadili mahkamah, dia dah tahu siapa salah. Tapi oleh kerana dalam Islam, seorang bila berhukum tak boleh guna firasat. Dia kena guna bukti. Firasat tak boleh, walaupun betul firasat dia. Dia terpaksa guna bukti. Maka Qadhi Shuraih rahmatullahi alaih, dia cerita malam perkahwinan dia. Isteri dia kata pada dia, dia kata, wahai suamiku, kamu ni orang asing dalam hidup aku. Aku tak kenal kamu. Maka tolong beritahu aku apa yang kamu suka dan apa yang kamu tak suka. Supaya aku dapat buat apa yang kamu suka dan aku menghindarkan diri apa yang kamu tak suka. Ini isteri dia malam pertama. Kalau isteri kita malam pertama, bang nak beli rumah kat mana? Nak kita nak duduk rumah mak ke, nak pindah kampung ke? Ini dialog malam pertama. Kalau kita baca dan saya baca, dialog malam pertama kalangan orang soleh luar biasa dialog mereka. Kerana mereka tidak melihat alam perkahwinan macam kita lihat. Namun kita nak mencontohi sebahagian daripada apa yang mereka katakan. Jadi kita masih boleh bercakap dengan apa yang mereka cakapkan. Maka kata isteri Qadhi Shuraih, saya tidak mengenali abang. Abang orang baru dalam hidup saya. Dan saya tak tahu apa yang abang suka, apa yang abang tak suka. Maka abang kena beritahu. Jangan main memek muka je. Tahu-tahu tak suka rupanya. Cakap. Lalu suami dia, Qadhi Shuraih, kata, aku suka yang ni. Aku tak suka yang ni. Dia sebut semua. Dan isterinya benar-benar iltizam. Dia bukan sekadar dialog filem kan. Dia memang suatu kesungguhan dia untuk menjadi isteri solihah. Kata Qadhi Shuraih, sepanjang aku kahwin 20 tahun aku tak pernah berbalah dengan isteri aku, melainkan sekali. Itu pun salah aku, bukan salah dia. Dan dia cepat memaafkan kita. Kita setakat kahwin 2 hari, up status saya. Isteri saya tak pernah marah saya. Baru 2 hari kahwin, jangan cakap. Baru 3 hari kahwin, up status. Suami saya soleh sungguh, penyayang. Baru 3 hari
Buat malu je, tak ada kerja nak tulis. Tunggulah 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, barulah ayok angkat status tu. Jadi kadang nak angkat status ni biar bijak sikit. Jangan orang nampak kita bodoh sangat. Kahwin 2-3 hari nak cerita bahagia saya, 3 hari baru. Sebab orang akan ikuti kehidupan kita. Orang pun screenshot, ni status dia 3 hari lepas. Selepas 3 bulan lain dah, baru 3 bulan. Kita bila kita bahagia, jangan tunjuk sangat ke orang. Ada benda kita sembunyikan. Sebab ia akan jadi musibah. Musibah pada kita. Jadi kembali kepada kisah Qadhi Shuraih, suka pada benda dan tak suka, akhirnya lihat bagaimana iltizam dia. Sama juga tadi saya sebut cinta Allah. Tadi kita tengok apa yang Allah suka. Sekarang kita nak tengok apa yang Allah tak suka, yang Allah sebut dalam Quran. Tuhan tak suka. Yang pertama Allah sebut dalam Quran, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka orang yang melampau. Kalau bergaduh melampau, kalau buat apa pun dia melampau, Allah tak suka. Siapa pun yang melampau, Tuhan tak suka. Yang kedua Allah Ta'ala sebut, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tak suka orang yang suka buat kerosakan, yang suka buat benda-benda yang bersifat merosakkan. Allah Ta'ala tak suka. Yang rosakkan alam, yang rosakkan harta awam, yang rosakkan kebersihan, ini semua orang Allah tak suka. Walaupun kita duduk tempat-tempat perkelahan, duk buang sampah sana, sampah sini, ni naik kereta, buang je kat luar, Allah tak suka. Ini mufsid. Yang suka mengotorkan alam, ini golongan mufsidin. Jangan buat. Dan termasuklah kita jadi tukang fitnah, ini golongan mufsid. Atau tukang viral palsu, ini mufsid. Buat kerosakan sehingga timbul kebimbangan. Kawan tu mati sebab lain, kita cerita mati sebab lain. Kita pun ulas pula untuk menimbulkan kebimbangan. Ini mufsidin. Tentu hati-hati kita kalau nak viral benda, kita tak tahu kepala ekor cerita tu. Orang tu mungkin mati ni sebab lain, tapi kita buat andaian sebab lain untuk menjustifikasikan apa yang kita yakini dan kita percaya. Lalu kita pun kata, ni. Tuan-tuan jangan jadi golongan mufsid. Ni zaman-zaman kita di Facebook ni, mufsid ni ramai. Cuba mendedahkan keaiban orang. Kadang-kadang dalam hal rumah tangga, didedahkan dalam tempat yang orang boleh lihat semua. Ini mufsid. Kerana bila kita dedahkan masalah rumah tangga, kita memalukan mak mertua kita, ayah mertua kita, adik-beradik ni. Dia bukan persoalan pasangan kita je. Benda yang patut tertutup. Tapi kita buka, kita pun cerita aib bini, yang ni cerita aib suami. Siap ambil video lagi. Ni suami saya jenis belah tepi ni. Ni belah tengah ni. Kata ini semua mufsid. Yang buat mufsidin ini sehingga dia akan tomang pada keluarga orang ni. Dan kita kena ingat bila seorang diburukkan pasangan, bukan orang tu je. Dia ada mak ayah, dia ada adik-beradik. Dia ada guru-guru dia ada semua orang. Bukankah kita terlalu melampau dan buat kerosakan? Ada benda peribadi tuan-tuan. Jangan dijadikan dia sebagai umum. Cukup kita sebagai ujian kita. Dah lah, awak dua dah tak sepahaman, dah apa, cari yang lain. Tak ada masalah pun, cari yang lain. Selesaikan dengan cara baik. Allah dah sebut kita mula-mula kahwin, Datuk Imam baca ayat, fa imsakum bima'ruf aw tasrihum biihsan. Pegang elok-elok atau lepas elok-elok. Ia bukan perintah pada lelaki je, pada perempuan pun. Jaga rumah tangga elok-elok. Agak-agak tak nak bersama, lepas elok-elok. Tak perlu nak dedah pada siapa, cukup amanah kita. Amanah dalam rumah tangga. Si isteri tak kebel apa-apa, si suami pun tak kebel apa-apa. Dah cukup, kita orang dah tak saluan, cari kehidupan masing-masing. Mudah-mudahan keberkatan kita buat macam tu, Allah hadirkan kita pasangan lebih baik. Tidak tak berkesudahan cerita kita. Orang pun takut tak boleh kahwin perempuan ini, nanti divideokan kita pula. Oh tak boleh kahwin lelaki ni, nanti dia malukan kita pula. Tentu kita telah membinasakan kita sendiri. Dalam Quran lagi Allah Ta'ala kata apa? Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan athima. Allah tak suka orang khianat dan terus menerus melakukan dosa. Maka jangan jadi pengkhianat. Dalam apa jua keadaan, jangan jadi pengkhianat. Allah tak suka. Kita khianat orang, habis kita. Kerana pengkhianatan itu akan terus diceritakan oleh zaman. Zaman akan mendedahkan pengkhianatan yang tak berkesudahan. Terutama kita khianat dengan orang yang baik. Kita khianat dengan pemimpin yang adil. Kita khianat pada negara yang baik. Kita khianat kepada sahabat-sahabat yang baik. Ini semua benda yang Allah Ta'ala tak suka. Dan Allah sebut dalam Quran lagi,
Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tak suka orang terlalu teruja seronok bila dapat nikmat. Tuan-tuan, kita kalau dapat nikmat, jangan jadi macam penjaring bola, penjaring gol. Dia buat gol satu keliling padang, buka seluar, buka baju, menghina lawan. Jangan, Tuhan tak suka. Budaya itu budaya melampau. Jangan kita dapat sikit nikmat, kita jaja nikmat tadi dengan melampau-lampau, seolah kita lah yang hebat. Allah tak suka. Nikmat kita dapat, syukur pada Allah. Bila Qarun terlalu teruja dengan nikmat harta benda, dan orang sekeliling juga teruja nak jadi macam Qarun, Allah tak suka. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tak suka seorang terlalu teruja dengan nikmat dunia, seolah macam besar sangat berbanding nikmat agama yang Allah beri. Tuan-tuan, nikmat-nikmat dunia ni memang zahir kita nak buat bagus, tapi kita tak tahu belakangnya apa pula. Kita seronok cerita seantero kampung, anak saya dah graduate, seronok kita. Tengok anak orang lain sebelah mata. Tapi dah 5 tahun berlalu, masih anak saya tak dapat kerja, Ustaz. Dia punya seronok 5 tahun tak dapat kerja. Yang tak graduate tu dah kaya dah 5 tahun. Itu cerita orang terlalu gembira. Jangan terlalu tunjuk gembira. Kita bimbang semua benda. Kalau kita terlalu tunjuk gembira, sehingga kita lupa kurnia Allah Ta'ala, sehingga kita lupa kita mengguruskan hati ramai orang sekeliling kita. Tuan-tuan, kita kadang-kadang bila berjaya periksa, ada kawan-kawan kita tak berjaya, jangan bersorak depan dia. Dia balik rumah baru jerit. Ni kita jerit keseronokan kawan kita teruk. Dia tengok kita, kecil hati dia. Kita pandai menyembunyikan. Jangan zahirkan nikmat kita di hadapan orang yang bersedih. Jangan zahirkan kelebihan kita di hadapan orang yang ditimpa ujian. Kita sihat, jumpa orang sakit, tengok mak aku sihat, itulah aku dah nasihat kau makan jus ni, baru sihat. Mak ni bulak mata tengok, tak apa, aku nak tengok kau pula sakit. Nanti sakit mak pula buat jus. Aku kata dah jus ni lagi bagus, jus kau dulu tak bagus, duk main buah gitu. Cari orang ambil kesempatan. Tuan-tuan, jangan ambil kesempatan daripada orang yang kena musibah. Mereka sekarang diuji, kita menunggu giliran diuji. Kita bila melihat orang diuji, bukan maknanya kita bebas di ujian. Kita belum sampai waktu diuji. Sampai masa kita diuji, jangan tahu tengok orang lain anak dia tak berjaya, itulah tak pandai didik anak. Dia ni tak kahwin lagi. Dia dah kata, itulah akak aku tu tak pandai didik anak, tak erti. Dia pun kahwin, akhirnya anak dia sama juga, lagi teruk lagi. Tuan-tuan, jangan duk ketawakan musibah orang lalu mendakwa kita hebat. Kita akan buat kesalahan yang sama macam dia, mungkin lebih teruk. Dan ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuzhir syamatata li akhika. Jangan kamu gembira dengan musibah yang menimpa saudaramu, kerana kelak Allah akan bebaskan dia dan Allah uji kamu pula. Kita duk katalah tak reti didik anak tu, anak dia menagih dadah. Sebab tu anak dia mencuri, sebab tu anak dia begini, pergi masjid curi slipper. Ni kita ni, mulut kita ni duk hina dia. Last kali anak kita pula, anak kita bukan curi slipper, curi semua, meja kuliah pun curi. Lagi teruk anak kita. Sebab apa kita duk kutuk anak orang? Allah uji anak kita pula. Sebab tu tuan-tuan, jangan guna ayat-ayat atau menunjukkan kita terlalu gembira dengan apa yang kita dapat. Dan kita tengok orang lain macam tak beruntung, tak laki, tak bertuah, ghair mahzuz. Ana mahzuz, wa hadha ghair mahzuz. Saya beruntung, ni tak beruntung. Dan kita tak tengok benda tu. Kita nampak kita diuji. Sekarang Allah beri saya anak-anak yang berjaya, saya sedang diuji. Dia, Allah beri anak dia bermasalah, dia sedang diuji. Saya doakan moga Allah mudahkan urusan dia. Dan saya juga doakan moga Allah meneruskan, Allah berikan kebaikan yang berterusan pada saya. Akhirnya kita sama-sama berjaya, sama-sama anak kita berjaya. Maka bukankah itu lebih indah dalam kehidupan kita, berbanding kita cuma seronok kita berjaya, orang yang gagal. Dan last sekali kita tahu, Allah tak suka pada orang zalim. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Allah tak suka orang zalim. Maka jangan zalim. Jangan menzalimi walaupun binatang, walaupun apa sahaja. Saya takkan zalim. Saya tak ada nampak kucing duk tidur elok-elok, saya tendang dia. Lembu elok-elok makan rumput, kita tampar sebiji lembu ni. Jangan berlaku zalim walaupun pada binatang. Bahkan tuan-tuan, kita tahu bila kita baca hadis, kita kalau tampar muka binatang hukumnya haram. Jangan kata tampar muka orang, tampar muka binatang pun haram. Nabi melarangnya. Jadi jangan zalim pada sesiapa pun.
Jangan mudah kita nak pukul orang tanpa sebab. Yang kita dibenarkan pukul dia. Jangan zalim. Kelak benda tu cepat sampai. Ni ada orang accident, dia mungkin tak nampak terlanggar lah. Mana-mana kita punya marah orang langgar, belasah dulu. Kira belasah, kita kira dia ni cuai, kita belasah dulu. Kan jadi budaya setengah tempat. Kalau langgar orang kampung tu, sekampung keluar belasah. Tapi ini zalim. Ini zalim. Yang tak patut kita lakukan. Jangan duk ikut kebiasaan orang. Yang langgar ni mungkin tak sengaja, mungkin tak nampak, mungkin salah anak kita mungkin. Tak, kita kira belasah dulu. Apa-apa pun driver ni kita belasah sampai babak belur. Sampai cedera parah. Tentu ini bukan cara Islam aja. Kita tak zalim walaupun pada musuh. Apatah lagi pada orang-orang baik. Musuh pun kita tak zalimi dia. Islam tak suruh kita zalimi dia melampau daripada apa yang menjadi kesalahan dia. Sebab itu dalam Islam, bila Islam menangani persoalan jenayah, dia lakukan secara berhemah. Tidak melampau daripada menghukumnya. Dia hukum kadar dia buat salah, tapi tidak melebihinya. Tapi kita tuan-tuan, orang salah sikit, kita melampau-lampau. Zalim kita dalam menghukum dia dan menghakimi dia. Maka ini antara benda yang Allah suka dan benda yang Allah tak suka. Maka barulah kita mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.